Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar topik 6, matematik tingkatan 4, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Saya Cikgu Hidayah daripada SMS Hulu Selangor akan cuba ajar topik ni Jadi terdapat dua subtopik yang kita akan belajar bagi topik 6 ini. Yang pertama 6.1, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Jadi topik ini kita akan tengok ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Subtopik 6.1. Okey, ini adalah nota. Kita tengok pada simbol notasi. Yang pertama kita ada lebih besar daripada, jadi simbolnya macam simbol pertama ni lah. Jadi contoh kalau kita ada lebih besar daripada 5. Jadi adakah kita terima 5? Kita tidak terima 5 tu. Kita terima nombor selain lebih besar daripada 5. Yang kedua kita ada kurang daripada. Ini senang saja. Kita ada tanda kurang kan. Kita boleh buat K. Kalau B tu besar, kalau K tu kecil, jadi kurang daripada 5. Yang ketiga kita ada lebih besar atau sama dengan, sekurang-kurangnya ataupun tidak kurang daripada. Jika saya masukkan nombor sini 5, lebih besar atau sama dengan 5, maknanya kamu terima nombor 5 dan ke atas. Sekurang-kurangnya 5, paling kurang pun 5. Sekurang-kurangnya 5, paling kurang pun 5. Jadi nombor yang kurang daripada 5 kita tak boleh terima. Kita mesti terima nombor 5 dan juga nombor yang lebih besar daripada 5. Kalau dia kata tidak kurang daripada 5, tidak kurang daripada 5, jadi nombor yang kurang daripada 5 kita tak boleh terima. Kita terima nombor 5 dan ke atas. Jadi tidak kurang daripada 5, simbolnya pun simbol yang sama lah. Untuk yang ketiga. Yang keempat kita ada lebih kecil atau sama dengan. Okey, kalau saya ada nombor 5 juga, lebih kecil atau sama dengan 5, jadi 5 ke bawah. Jadi sebab tu ada tanda sama dengan di situ ya. Selebihnya 5. Selebihnya 5 ni umpamanya kita faham paling lebih pun 5 ataupun maksimumnya 5 Jadi 5 dan ke bawah lah. Tidak lebih daripada 5, 5 kita terima. Nombor selepas 5 kita tak terima. Jadi tanda dia kurang atau sama dengan. Okey, 6.1.1 mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Kita tengok yang pertama. Okay, jadi yang pertama, Hakim membeli 2 kg ayam dan 5 kg beras. Jumlah kos bagi kedua-dua buah barangan tersebut ialah lebih daripada RM50. Jadi kita ada ayam adalah pemboleh ubah yang pertama, yang saya akan buatkan dia sebagai X di situ. Dan beras adalah pemboleh ubah yang kedua, saya buat dia sebagai Y di situ. Okey, so Hakim ini membeli 2 kg ayam, jadi 2X. 5 kg beras tambah 5Y, kerana kita nak mencari dia punya jumlah. Jumlah barangan tersebut ialah lebih daripada RM50 lebih. Jadi lebih 50, besar daripada 50. Okey. Yang kedua, peserta yang dibenarkan menyertai pertandingan sukan dan pertandingan memasak adalah tidak melebihi 100 orang. Jadi di sini pemboleh ubah sukan saya buat X, pemboleh ubah memasak saya buat Y. Okey. Jadi di sini kita boleh buat X tambah Y tidak melebihi 100 orang. 100 boleh tak terima? Boleh. Nombor yang lebih daripada 100 boleh tak terima? Tak boleh. Jadi jawapan dia macam mana? Jawapan dia kita akan dapat di sini tak lebih daripada 100 orang. Jadi kurang ataupun sama dengan 100 orang lah. Okay, tidak lebih daripada 100 orang. Okay, yang ketiga, Ali perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 20 markah bagi bahagian A. Jadi bahagian A ni adalah X bernilai 20 markah. Jadi saya buat di sini 20X. Tambah bahagian B ini adalah Y, jadi berapa markah? 30Y. Sekurang-kurangnya, maksudnya paling kurang pun itulah markah dia dan ke atas. Tak boleh kurang daripada itulah. Okey, jadi tanda dia lebih ataupun kurang, lebih atau sama dengan 50. Sebab passing mark dia, markah lulus dia ialah 50 markah.
timur markah dan ke atas ya. Itu bendanya. Okey, ini adalah 6.1.2 membuat dan mentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Jadi kita ada konjektor, kalau kita tengok daripada definition daripada bahasa Inggeris ni, form an opinion or reach a conclusion on a basis of info that is not certain or not complete. Kita buat satu konjektor, kita buat satu testing, periksa apakah nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk sahkan konjektor kita, pendapat kita, benda yang tidak ada maklumat yang lengkap ya. Jadi kita akan buat satu kesimpulan berdasarkan konjektor yang dibuat. Jadi yang pertama, lengkapkan jadual berikut untuk menentukan sama ada setiap titik yang diberi memuaskan persamaan y sama dengan 5x tolak 3, ketaksamaan y lebih besar daripada 5x tolak 3 atau y lebih kecil daripada 5x tolak 3. Jadi di sini kita ada titik 0, negatif 3. Dan kita ada koordinat y di sini. So koordinat y di sini berapa daripada titik 03 ni? Kita tahu dia adalah negatif 3. Okey, lepas tu kita boleh masukkan tanda 5x tolak 3 di sini. Jadi kita ada 5 darab dengan 0 tolak dengan 3, maka kita akan dapat di sini negatif 3. Jadi negatif 3 koordinat y sama dengan negatif 3. Jadi dia adalah memuaskan persamaan y sama dengan 5x tolak 3. Sebab kamu dapat negatif 3 sama dengan negatif 3. Okey, titik yang kedua, kita ada koordinat y iaitu 4. Okey, di sini 4. Jadi kita masukkan dalam dia punya ungkapan tu, kamu akan dapat 5 kurungan 1 tolak 3. Jadi 5 tolak 3 kamu dapat 2. Jadi 4 lebih besar daripada 2. Bermakna dia memuaskan ketaksamaan y lebih besar 5x tolak 3. Kerana kita dapat 4 lebih besar daripada 2. Baik, yang ketiga, kita ada koordinat y sama dengan 10. Masukkan dalam ungkapan itu, kamu akan dapat 5 darab 3 tolak 3. Jadi 15 tolak 3 kamu dapat 12. Jadi 10 kurang daripada 12, jadi ianya memuaskan ketaksamaan y kurang daripada 5x tolak 3 kerana 10 kurang daripada 12. Tentukan sama ada titik tersebut memuaskan ketaksamaan berikut. Okey, jadi kamu ada titik di sini, y-nya sama dengan negatif 5, kita gantikan, kita akan dapat negatif 5. Adakah dia sebenarnya lebih besar daripada 3x, kita ganti dengan sifar, tolak 2. Maka kita akan dapat negatif 5 lebih besar daripada tolak 2. Adakah dia mendapati ketaksamaan ini? Okey, jadi jawapannya negatif 5 lebih kecil sebenarnya daripada negatif 2. Jadi tidak. Ya, jadi yang pertama tu tidak memuaskan ketaksamaan y lebih besar 3x tolak 2. Yang kedua, kita ada y kita boleh gantikan dengan negatif 2. Jadi kita di sini negatif 2 kurang daripada 3 darab 1 tolak dengan 2. Jadi negatif 2 kurang daripada 3 tolak 2, kita dapat 1. Adakah negatif 2 lebih kurang daripada 1? Jawapannya iya. Jadi ianya memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada 3x tolak 2. 6.1.3 menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan. Di sini saya beri kamu dua gambar rajah. Okey. Perbezaan gambar rajah pertama dan gambar rajah kedua adalah melalui garis putus-putus ini dengan garis ni garis putus, ini garis padu kita panggil kan. Okey, kita tengok dia punya penerangan. Garis lurus dilukis dengan menggunakan garis sempang ataupun dash line. Kamu nampak tanda garis sempang ni pada gambar rajah pertama. Jadi dalam gambar rajah ini, rantau tidak termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus M sama dengan MX tambah C. Jadi contohnya, jika saya ada satu titik di sini, saya ambil satu titik. Bila saya punya X
Y saya sama dengan negatif 1, X saya dapat negatif 3. Jadi negatif 3, negatif 1. Dia berada di titik sempang, garis sempang ini. Jadi titik ini yang berada di atas garis sempang tidak termasuk dalam rantau tersebut. Okey. Manakala gambar rajah kedua, garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Berbeza dengan garis sempang. Rantau termasuk titik-titik yang terletak pada garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Jika saya ambil titik yang sama, di sini negatif 3, negatif 1. Titik ini termasuk dalam rantau kerana garisnya ada garis padu. Okey. Dan kita tengok pada rantau berlorek. Okey, gambar rajah yang pertama. Tengok di sini, gambar rajah pertama, kita ada Y lebih besar daripada MX tambah C. Perhatikan pada tanda ketaksamaannya tiada tanda sama dengan, dia ada tanda besar saja. Okey, garisnya, rantaunya berada di atas garisan. Okey, manakala di bawah garisan, kawasan yang tidak berlorek dikenali Y lebih kurang, tiada tanda sama dengan. Gambar rajah yang kedua, kamu ada rantau ini. Y lebih besar atau sama dengan MX tambah 2. Dia ada tanda sama dengan. Kerana dia ada garis yang padu ni. Jadi, bila kamu jumpa Y lebih besar atau sama dengan, rantaunya berada di atas garisan padu. Manakala, bila kamu jumpa Y kurang atau sama dengan MX tambah C, garisannya, kawasan yang putih ini dan kawasannya berada di bawah garis padu. Baiklah, kita lihat kepada latihan. Lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. Jadi yang pertama ini, kamu ada Y lebih besar daripada 3X tolak 2. Kamu perhatikan kita ada garis sempang. Okay, dash line. So, kita cari kawasan yang lebih besar, maksudnya berada di atas garisan. Kita lihat kawasannya. Ini kawasan rantau berlorek. Okey, pada bahagian B pula, kamu ada Y kurang daripada 3X tolak 2. Okey, jadi kawasan ini pun kamu ada garis yang sempang. Garisan sempang, Y kurang. Bila kurang, kita cari anak panahnya mesti berada ataupun rantaunya mesti berada di bawah garisan sempang. So, ini adalah kawasannya, rantau. Baik. Kemudian kita beralih kepada C pula. Okey, C kamu ada garisan padu. Kerana apa? Kerana ada simbol sama dengan. Di sini ada sama dengan. Bawah ni sama dengan. Okey. Jadi kita lihat kawasannya lebih besar. Jadi kawasan rantau berlorek patutnya berada di atas garisan. Okey. Ini dia. Dan seterusnya dia berada di bawah garisan kerana dia adalah kurang atau sama dengan. Ini di sini. Okey, kalau yang E pula, kamu ada garis sempang kerana tiada tanda sama dengan. Dan garisan ini, okey, apa yang terjadinya di sini, garisan ini mempunyai kecurunan negatif sebab kamu ada negatif 3X. Jadi kamu dapat garisan seperti inilah, turun bukit ya. Jadi kita cari kawasannya lebih besar. Lebih besar tandanya haruslah berada di atas garisan. So, ini adalah rantau berlorek. Yang terakhir, kamu ada Y kurang daripada. Jadi, kurang daripada, rantaunya mesti berada di bawah garisan. Di sini ya. Okey. Okey, G. Apa yang terjadi pada G? Kamu ada tanda sama dengan. Okey, ketaksamaan ada sama dengan. Jadi, garisannya garisan padu. Besar atau sama dengan, patutnya kamu cari rantau berada di atas. Yang ini pula last sekali dia berada di bawah garisan. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa pada subtopik yang seterusnya.